bahawa zaman kita ini dalam kitab ni sebut adalah zaman ketika kekhusyukan sangat sedikit. Maknanya zaman yang mana khusyuk tu sudah menjadi hilang. Kerana awalul ilmi yurfa'u minal ardi al khusyuk. Minta maaf sahabat-sahabat, line tak berapa bagus. Line tak berapa bagus, terputus-putus. Minta maaf, kerana line tak berapa bagus, terputus-putus. Jadi apa yang Nabi sebut betul lah. Bila mana dia kasih pada dunia, dia takut mati. Sebab tu perkara-perkara yang disuruh oleh Rasulullah supaya banyak ingat mati, ziarah orang mati, ziarah orang sakit, ziarah kubur, banyak duduk dalam majlis ilmu. Ini perkara yang membawa kita ingat kepada akhirat. Kan? Jadi maknanya dalam kehidupan dia tidak ada program tazkiratul maut, tidak ada program dalam hidupnya mengingati kematian. Hati dia akan ingat kepada dunia semata-mata. Lalu dalam keadaan ini yang disebutkan juga oleh Rasulullah, bila berlakunya dekat zaman-zaman kita ini, Nabi menyebut dengan perkataan akhir zaman ini himmatuhum butunuhum. Manusia ketika akhir zaman ini menjadi himmah. Himmah ni maknanya prioriti, keutamaan hidup dia ialah perut mereka. Maksudnya ialah matlamat hidup dia itu, dia tidak ada fikir lagi agama. Halal haram mereka tak kira. Yang penting dapat duit, boleh makan. Yang penting perut. So ketika itu mereka akan berfikir menggunakan perut, menggunakan nafsu. Tidak ada lagi nilai iman. Himmatuhum butunuhum. Nisa'uhum qiblatuhum. Kiblat mereka ialah apa dia? Kiblat mereka ialah perempuan-perempuan. Yang ketiga, wa dinuhum dananiruhum wa darahimuhum. Dan juga agama mereka ketika itu hanyalah dinar-dinar, hanyalah dirham-dirham. Ini yang disebut bahawa ketika itu mereka akhir zaman duduk dalam keadaan tidak ada nilaian agama. Sebab itu hari ini sahabat-sahabat, kita lihat orang kata agama ni mengikat, agama ini menyekat, agama ni semua haram belaka, tidak ada yang halal. Ini pemikiran yang cukup berbahaya kepada umat Islam. Mereka memandang bahawa Islam itu, agama nafsu semata-mata. Mereka akan berfikir dengan nafsu, dengan akal, tidak berfikir dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pemikiran yang kita sebut pemikiran yang rosak, yang pada hari ini kita lihat di atas terminologi baru yang mereka sebut-sebutkan. Di sana ada benda yang dipanggil apa dia? Sekularisme. Bahasa Arab dipanggil ilmaniyah. What you owe to God, you pay to God. What you owe to Kaisar, you pay to Kaisar. Hubungan kamu dengan Tuhan dekat rumah ibadat saja. Hubungan kamu dengan dunia tidak ada Tuhan. God is dead. Tuhan dah mati. Tidak perlu kita nak rujuk pada agama. Bila nak buat satu perkara, tak ada halal, tak ada haram. Ini pemikiran sekularisme. Ada juga yang namanya pluralisme. Semua agama itu membawa ke syurga. Yang ni pun pening juga. Maknanya orang pergi masjid dengan orang pergi tokong tu sama. Orang pergi kuil dengan orang pergi masjid tu sama. Beratlah ni. Orang sembah Allah dengan sembah yang lain tu sama. Yang ni pun berat juga. Sedangkan kita berwirid, kita berzikir, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Allah tak iktiraf selain daripada yang lain. Tiba-tiba ada satu pahaman mengatakan bahawa semua agama tu pergi ke syurga. Yang ni berat. Kemudian ada pemikiran liberalism, kebebasan berfikir. Sedangkan Islam mengajar kita kebebasan berfikir itu, iaitu tidak boleh lari daripada asas. Ini
apa yang telah Allah gariskan daripada Al-Quran. Tidak boleh lari daripada mana halal mana haram, mana yang telah Allah letakkan dalam syariat. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, apa saja yang dilarang oleh Allah daripada kita lakukan maka kita tinggalkan. Itulah syariat. Tetapi apa yang Islam ajar yang dipanggil hurriyatut tafkir, maknanya kebebasan dalam berfikir. Kita tidak berfikir di atas limit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh di atas dasar kebebasan berfikir kita masuk dalam parlimen, kita buat satu usul tergempar, kita halalkan arak, sedangkan arak itu dalam hukum Islam haram. Tak boleh kita buat usul tergempar di dalam mana parlimen kita halalkan zina, kerana zina itu diharamkan oleh Allah. Sebab itu kebebasan berfikir dalam Islam dia mengikat kita dengan syariat. Kebebasan berfikir dalam logik manusia hari ini di atas dasar liberalis mengajak manusia meninggalkan Allah, meninggalkan Islam. Bebas, maknanya ini hak peribadi. Siapa nak beriman, siapa tak nak sudah. Yang ni pemikiran-pemikiran yang merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga banyak lagi pemikiran-pemikiran yang lain yang dibina dengan tujuannya iaitu mengajar manusia itu jauh daripada Islam. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Said Hawa dalam kitab ini, bentuk-bentuk penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu perlu diubati. Jadi anda boleh saksikan sendiri bahawa zaman kita ini dalam kitab disebut adalah zaman ketika kekhusyukan sangat sedikit. Maknanya zaman yang mana khusyuk tu sudah menjadi hilang. Kerana awalul ilmi yurfa'u minal ardi al-khusyuk. Ilmu yang pertama yang akan diangkat oleh Allah dari atas muka bumi ini ialah perasaan khusyuk dalam hati. Tidak ada khusyuk dalam solat, tidak ada khusyuk dalam zikir, tidak ada khusyuk dalam baca Quran, tidak ada khusyuk dalam berjuang, berjihad, menegakkan Islam. Dia tidak ada rasa. Jadi dalam keadaan itu antaranya, tetapi cinta dunia dan takut mati sangat menguasai jiwa. Jika seorang alim tidak dapat menghilangkan penyakit itu, maka sumbangannya untuk pembaharuan sangat sedikit. Dia harus memiliki kemampuan untuk menghilangkan penyakit seperti itu sehingga para murid yakin pada kemampuannya. Sebab itu sebagai murabi, sebagai orang alim, sebagai orang-orang yang membimbing ummah, dia perlu keluarkan dirinya daripada penyakit ini. Penyakit-penyakit ini kalau dapat dilaksanakan dalam hidupnya, insya-Allah dia dapat membimbing ummah, antaranya membersihkan hati dan jiwa daripada penyakit-penyakit hati. Termasuklah tu tadi disebutkan penyakit takut untuk berjuang, bakhil untuk infak, rasa cinta pada dunia, takut pada mati. Sebab tu penanaman tazkiyatun nafs itu perlu dibina dalam kehidupan kita. Itu yang disebutkan 3 pancangan yang diajarkan oleh Allah. Yang pertama, mengajar kita memberikan peringatan. Ini penting. Para alim ulama perlu memberi peringatan. Yang keduanya, dia mengajarkan ummah tentang hukum-hukum. Yang ketiganya, dia bersihkan dirinya dan juga orang-orang lain, anak muridnya, orang-orang yang dibimbing, agar dia menjadi bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah esok kita akan masuk tajuk adab dan tugas murid. Kemudian kita nak masuk adab dan tugas murid. Insya-Allah kita akan sambung esok. Dan insya-Allah esok saya akan ke utara insya-Allah bersama beberapa orang esko geng ustaz. Saya akan ke Perak, akan ke Pulau Pinang, akan ke Kedah, akan ke Perlis. Dalam siri lawatan kerja geng ustaz, pergi ke negeri-negeri yang bertemu dengan pengerusi geng ustaz, negeri-negeri untuk kita berbincang, mengatur gerak kerja dakwah kita, kebajikan kita, misi kemanusiaan kita.
kan, mengikut negeri-negeri, kan, kerana geng ustaz ni di KL kita punya HQ kita ataupun kita panggil pusat. Kemudian di negeri-negeri kita ada pengurusi geng ustaz negeri-negeri. Dan hari tu kita singgah di Pahang, di sekolah Ustaz Roslan Mak Isa. Dia merupakan pengurusi geng ustaz Pahang. Dia membangunkan madrasah seluas 6 ekar. Orang wakafkan tanah, dia bangunkan madrasah. Ada pelajar Al-Quran, ada pengajian umum, pengajian pondok. Maka geng-geng ustaz ni banyak, kan? Walaupun dia bukan orang senang, tapi geng-geng ustaz ni satu yang saya seronok, kan? Baik dia ustaz, baik dia tak ustaz, mereka ni ada jiwa dakwah, jiwa da'i, jiwa seorang pendakwah yang bagus. Sebab tu mereka boleh bangunkan sekolah 5-6 juta dalam keadaan duit tak ada. Sikit-sikit mereka bangunkan, kan? Kebanyakan memiliki madrasah-madrasah pusat pengajian. Macam timbalan Presiden Geng Ustaz, timbalan saya Ustaz Ahmad Dasuki, dia ada sekolah dalam 6 sekolah. 6 sekolah. Dekat Patani satu, Naratiwat, dia ada dekat Kelantan, ada dekat Pahang, ada dekat Selangor, ada dekat Langkawi. Ini sekarang dia tengah bangunkan dekat mana? Dekat Kuala Terengganu, 8 ekar. 8 ekar orang wakafkan. Dan ramai memiliki sekolah. Ustaz Safidin ada sekolah, 3-4 sekolah. Ustaz Rizwan Rahmat, saya sendiri ada sekolah dekat Muar, beberapa sekolah, dan saya nak membangunkan sekolah dekat Selangor ni, satu sekolah dekat Selangor. Saya sedang mencari tanah. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan buka perkampungan, perkampungan ilmu geng ustaz. Kita nak buat satu perkampungan ilmu. Di sana ada masjid, ada speed mat, di sana ada pusat pengajian, ada tempat tinggal. Itu yang kita cita-citakan, insya-Allah. Dan sebab itu insya-Allah habis daripada saya turun ke utara, esok saya akan turun ke utara. InsyaAllah kuliah-kuliah kita dalam perjalanan lah. Di mana saya berhenti, di situlah saya akan berkuliah. Kalau dalam kereta. Kalau di luar kereta, InsyaAllah saya cuba meneruskan kuliah-kuliah ini walaupun dalam keadaan yang sibuk. InsyaAllah pada pukul 11 pagi sudah menjadi satu rutin kepada saya bersama dengan page Geng Ustaz. InsyaAllah esok saya akan turun ke Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Dan minggu depan tak ada arah melintang. Minggu depan kami akan turun ke Sabah. Dan di Sabah insya-Allah bersama dengan pengerusi Geng Ustaz Sabah, kita dalam rangka mencari kawasan tanah yang insya-Allah kalau ada tanah kami nak beli, nak buat pusat dakwah di Sabah. MB tanya Melaka tu, insya-Allah Melaka on the way. Melaka on the way. Kalau MB nak bersama, insya-Allah boleh tolong sama-sama bangunkan Geng Ustaz Melaka. InsyaAllah kita nak cari tempat-tempat yang boleh kita sampaikan dakwah, sampaikan program-program yang baik. Kita bangunkan pusat pengajian. Sebab tu kami punya pelajar, ada yang dah hafal Quran ramai dah. Yang dah hafal Quran kami dah hantar ke seluruh dunia dah. Kami dah hantar ke South Africa, ke Turki, ke Jordan, ke Mesir, ke Indonesia. Dan bila mereka balik nanti, mereka akan sambung kerja kami lah. Kami dah mati dah masa tu, insya-Allah. Kan kami semua dah mati dah. Jadi maknanya kerana memandang benda itu sangat penting lah, maka kami duk pulun supaya benda ini akan berterusan. Maka benda ini merupakan satu jihad bersama kami dan juga tuan-tuan perempuan muslimin muslimat. Bukan sebab kita ustaz, tidak. Sebab dalam geng ustaz ni bukan semua ustaz, tetapi orang yang ada jiwa agama. Dia sayang agama, dia sayang Islam. Maka kerja bangunkan Islam ni kerja bersama, bukan kerja ustaz seorang. Lalu pakat-pakatlah insya-Allah kita bangunkan, insya-Allah. Saya pun dalam baru habis AGM dengan pemilihan yang baru, AJK yang baru dalam geng ustaz. Lalu kita dah buat retreat dan kita nak laksanakan kita punya perancangan strategic planning kita untuk kita capai dalam tempoh setahun. InsyaAllah apa-apa pun kami akan kongsikan dalam page Geng Ustaz. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat boleh tengok, insya-Allah. Bagi yang nak terus bersama dalam ibadah korban, boleh teruskan sebanyak RM680 satu bahagian. Masih lagi kita buka pada sahabat-sahabat di luar sana, kan. InsyaAllah
InsyaAllah kita buat ibadah korban. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu daripada saya. Dan kami ada beberapa kerja yang perlu saya selesaikan. Esok pagi kita nak bertolak lah ke utara, insyaAllah. Minggu depan kita akan ke Sabah. InsyaAllah kita akan berjumpa di Sabah, dan saya akan tunjukkan apa yang kami buat di Sabah, dan dakwah kita dengan orang sana. Kita masuk dalam pedalaman, kita buat surau untuk orang-orang solat dan sebagainya, untuk ummah, untuk Islam, untuk amal-amal soleh kita. Bila kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami ya Allah. Kau lapangkanlah kuburnya, Engkau terangkanlah kuburnya, Engkau angkatkanlah azab kuburnya. Engkau jadikan kami ya Allah anak-anak yang boleh membawa kebahagiaan kepada kedua orang ibu bapa kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami sebagai anak-anak yang membebankan kehidupan kedua orang tua kami di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa suami kami ya Allah. Suami yang banyak ya Allah menolong kami, menanggung dosa-dosa kami ya Allah sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah. Isteri yang banyak berkorban bersama kami ya Allah, bersusah payah dengan kami ya Allah dalam berjuang di atas muka bumi ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami, tok-tok guru kami khususnya yang mendidik kami mengenal agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur. Anak yang boleh memimpin tangan kami ya Allah ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.